Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni target kita ialah untuk sambungan. This is just a continuation to what we have done in the last laboratory session. Basically yang last laboratory session tu kita tengok pada sampling rate ataupun sampling frequency, dan juga we look at the block size. We relates to the theoretical notes yang saya dah bagi. So again, for this class, we will refer to the same theoretical notes. Saya akan buka notes juga. Saya buka notes dulu. Alright. Okay, so according to this note, okay. So, okay, sekarang yang lepas kita telah berada di mana ya? Dekat sini kita dah tengok signal conditioning element, conditioner, which is for this case we referring to our hardware, which is the sound card. Dia function as the signal conditioning element lah. Di samping data acquisition dia, di samping berfungsi sebagai data acquisition, dia juga berfungsi sebagai signal conditioning element lah sebenarnya. So di dalam DAQ kita ataupun sound card kita, apa dia buat conditioning. Saya suka nak betulkan sikit saya punya statement berkenaan dengan ni kalau tengok balik, bukan kat sini, lepas tu berkenaan dengan signal conditioning fungsi kepada signal conditioner ataupun untuk case kita hardware tu ataupun data acquisition system tu, macam mana dia ditarik signal daripada sound, daripada persekitaran physical motion, physical parameter tu ditarik, so dia masuk dalam data acquisition. Sensor biasanya memang sensor akan bersambung dengan data acquisition ni, DAQ kita. Saya sebut DAQ dah senang, dia pendek sikit. So DAQ. Bila saya sebut DAQ, terus awak relate dengan sound card sebab memang kita nak buat pakai sound card. Terus setkan minda kita sound card untuk kita punya case. So DAQ ni dia bersambung terus dengan sensor. So kalau jenis setengah-setengah sensor, dia perlukan power untuk dihidup. Sebab apa gitu? Sebab kadang-kadang sensor tu sendiri dia perlukan amplifying sebab signal dia kecil sangat. So dia perlukan power untuk dia amplify. So power tu melalui mana? Power tu akan bergerak melalui DAQ lah. DAQ akan hantar power tu terus kepada transducer. So that's why ayat ni powers up the transducer. Lepas tu macam-macam lah bila dia dah power up transducer, so signal tu masuk terus kepada DAQ, dan DAQ akan buat lah apa-apalah semua benda lah. So setengah-setengah transducer dia tak perlukan power, dia terus dia sendiri boleh keluarkan power, ataupun mungkin sensor tu dia dah ada built-in bateri dia sendiri. Kita kena tukar bateri setiap masa lah. Ada jenis macam tu. So just saja nak beritahu lah, maknanya kalau jenis yang tak ada power sendiri, dia pasal tarik power daripada DAQ. Untuk case kita, sound card memang dia connect terus dengan mikrofon. Macam saya pakai mikrofon ni. Dia dah memang terus lah, memang daripada dia power up terus daripada DAQ tu, daripada sound card dia terus hantar kepada saya punya mikrofon lah, power untuk hidupkan dia. Otherwise dia tak boleh nak hidup lah. Okay, now tersambung ni, itu kita berhenti dekat sini dekat bahagian
sample and hold. Kita tunjuk dalam dengan demo, bukan setakat kita tengok teori ni, kita tunjuk terus demo dengan DesiLab macam mana proses sample dengan block size tu. Bagi yang dah buat report, memang dia nampak lah. Saya nampak yang dia dah nampak. Melalui report yang dia buat, saya nampak yang dia dah faham benda tu. Macam mana sampling rate tu, macam mana kepentingan kita nak sample kan, sampling macam mana kita nak setkan sampling rate tu betul-betul supaya kita dapat tunjukkan signal yang tepat lah. Suka saya nak ingatkan, when we talk about sampling frequency, sufficient sampling frequency ni, we're talking about a dynamic signal, di signal yang laju, yang banyak, yang melibatkan sinusoidal, impact signal, pulse signal, yang jenis macam tu, yang dynamic. Yang tu melibatkan kita perlu set up sampling frequency yang tepat, ya betul. Kalau salah setup, kita tak dapat bacaan. Okay, now kita akan tengok anti-aliasing. Anti-aliasing. Okay, untuk kali ni, saya akan pakai signal generator. Tapi anda boleh, since awak dah tahu cara nak gunakan mikrofon sebagai dia punya input of signal, awak boleh pakai sendiri, boleh test. Tapi saya nak pakai untuk hari ni, saya akan pakai signal generator, which is saya akan generate signal melalui DesiLab lah. DesiLab akan buat, dia mampu untuk generate signal sendiri. Dan saya akan tunjukkan di anti-aliasing, how anti-aliasing effect. And then kemudian lepas tu, saya akan tunjukkan dua benda. Pertama, signal filtering, dan yang kedua signal windowing of the signal. So lepas tu di hujung nanti kita akan tengok frekuensi. Kalau sempat kita akan masuk ketiga-tiga ni lah, filtering, windowing dan frekuensi. Tapi dia interrelated semua ni, interrelated. Kita akan tengok mana yang sempat lah. Okay. Now kita settle yang tu sebab untuk sebenarnya yang tadi saya sebut tadi tu, filtering, frekuensi, signal windowing, tiga ni sebenarnya masuk dalam ni, ia masuk dalam waveform processing, this part, waveform processing, time trace, display and store ni dia masuk dalam bahagian ni sebenarnya. Tapi untuk saya tunjukkan anti-aliasing ni, ataupun aliasing effect, saya kena tunjukkan dulu tiga perkara ni lah, dan kita akan faham lah apa itu anti-aliasing, macam mana kita nak sebab dia, aliasing ni satu fenomena yang biasa, yang memang sangat penting untuk kita pastikan dia tak berlaku dalam pemilihan DAQ. A study of aliasing effect is very important. It's a fundamental knowledge that all signal analyzer ataupun a person who involved with signal processing should know. It's very fundamental knowledge, very fundamental knowledge. Okay, now kita tengok. Ni telah tengok sebenarnya. Okay, dah tengok semua dah, tengok dah ni. Okay. Okay. Nanti kita akan masuk pasal resolution. Ni kita kena, kita tengok ni dulu, hati. Aliasing. Okay. Untuk ni, kalau perasan, kalau kita ada signal kan, kita tengok signal. Ni signal ni. Ni time T, pastikan kena T. Ini adalah atau YT lah, YT. So signal ni yang kita tengok sebenarnya ia berkaitan dengan setup untuk bahagian ni, setup untuk x-axis ni kan, block size, sampling rate, semua based on time kan. Maknanya kalau macam sampling frequency is a time between two
sample, to sampling frekuensi. Time between two sample. Sama dengan block size. Block size tu bila kita pilih besar block size, maka kita akan dapat time frame yang lebih besar. So all involve di x axis ya. Nanti kita akan tengok pada bahagian y axis nanti. Tapi nanti aliasing dia masuk dalam bahagian axis ni. Sebab bila kita nak buat measurement ataupun kita nak record, dia mesti ambil kedua-dua lah, axis, y axis and x axis and y axis. Sekarang kita bincang pasal x axis dulu. Okey, kita tengok arti aliasing. Okey, aliasing. Apa itu aliasing? Okay, aliasing ialah a phenomena that occurs where high frequency components are shifted to a lower frequency which produce inaccurate representation of data. Kita acquire, we acquire high frequency components. Tapi dalam sistem kita nampak macam low frequency. Sepatutnya bila kita ambil high frequency, let's say kita ambil 500 Hz, sepatutnya 500 Hz yang keluar. Tapi disebabkan oleh aliasing problem, we acquire 500, tapi kita nampak 100 Hz signal dalam sistem kita. So dia macam inaccurate representation of data. Bukan inaccurate saja ni, memang dia wrong data terus. kalau inaccurate ni dia larilah sikit, dan kalau 400 kita acquire 400 Hz, dia dapat 390. Tu kita panggil inaccurate. Tapi kalau kita tengok 400 dapat 100 Hz, memang itu error teruslah. But aliasing will give that effect. Betul dah sebenarnya, tapi sebabkan kita salah setting, menyebabkan berlaku. So it always occur when we convert analog or continuous signal into digital data. Apakah punca dia? Punca dia kat sini ya. Puncanya ialah pada pemilihan sampling frekuensi. Okay. Tengok betul-betul. Look at this very carefully. Fahamkan betul-betul. Ini kalau tak faham betul-betul, tak jawab soalan exam. Okay. Let's say kita ada signal kita ialah ni. Signal kita ni. Signal kita ni. Warna biru ni signal kita. Okay. So sebenarnya saya dah tunjuk sebenarnya minggu lepas. Tapi mungkin setengah-setengah tak boleh capture lagi lah. Okay, sekejap. Okay. Sekejap ada orang call. Saya kena... Sekejap saya... Ada orang call, saya kena buat spam. Okay. Okay, sorry, gangguan. Okay, kita ada signal ni. Boleh faham, kita kena fahamkan signal dulu. Okay, dalam signal ni, signal yang diberi ni, signal yang masuk, signal yang kita cuba untuk dapatkan, untuk kita cuba ukur. Signal ni 1, 2, 3, ada 3 cycle. Bila 3 cycle, ni 1 second. Ni 1 second. Ni 1 second. Perhatikan betul-betul. Sorry, dah terlebih dah pula. So, ni 1 cycle. 1 second. So, kalau tengok sini. 1, 2, ada 2 cycle untuk 1 second. Maksud dia ialah 2 Hz. 2 Hz. So, frekuensi signal yang kita nak measure sebenarnya ialah 2 Hz. 2 Hz. Tapi, let's say kita bagi sampling dia 2/3 Hz. Okay. Maksudnya, apa maksud 2/3 Hz? Mana kita kena ambil calculator. Cuba, macam nak convert frekuensi kepada time? Kita inverse je kan? So, saya kena buat pakai ni. Text. So, diberi tadi, sampling frekuensi Fs. Fs sama dengan, tekan sikit. Fs yang diberi ialah 2/3. Ataupun berapa kalau kita tukar bullet point? 2/3
Maknanya 2.6667 Hz. So let's say lah diberi frekuensi sampling yang diberi ialah ni. Ni. Ni diberi mana ni? Ni. So berapa T dia? TS. TS ingat lah TS. Jangan lupa pula TS tu. Sampling period. Jarak masa di antara dua sampel. So berapa? Kita inverse je lah. 1 bahagi dengan Fs. Berapa dapat dia? Boleh kira sendiri lah. Kalau kau nak best, kau tak nak belajar, you dengar je lah. Tapi kalau you nak belajar, you try lah sendiri calculate. Jangan cik saya je calculate. Saya je pandai nanti. Okay, so 0.3 betulkan saya kalkulasi lah. Saya salah. So kita dapat 0.375 each sample, jarak masa each sample. Maksud je kat sini, kalau kita tengok masa ni, sini dengan sini, ni, masanya ialah 0.375 second. Okay. Ni sela masa dia. Sela masa dia 0.375 second. Untuk first sample ni, kalau tak nampak ni, saya bulatkan balik ni. Ni first sample. So first sample ni 0.375. Sama dia dengan second sample pun sama. Ni dengan second sample pun sama. Nilai dia ialah pada 0.375 second juga. Memang samalah. Sama juga dengan yang sampel yang ketiga. Tapi kat sini kau tambah ni kan, tambah 2 ni dia lebih sikit lah daripada 1 second kan. Mana saya punya ni? Ni lebih sikit lah daripada 1 second. Dia lebih sikit lah. Saya punya ni. Saya punya apa? Saya punya drawing. Saya pakai mouse. Lepas ni saya kena beli ni saya pakai mouse Lepas ni saya kena beli mouse jenis pen pula. Sekejap. Pakai macam ni tak nampak ni. Sorry. Okay. So saya pakai mouse Mouse ni tak best lah. Kena pakai pegang tangan. Tapi kalau saya pakai ada pen, senang sikit nak tengok. So sama. Again 0.375 second untuk tu. Mana jarak masa untuk ketiga-tiga point tu ialah 0.375. Tapi yang ni tak ada dalam frame ni lah. Dia tak ada dalam frame 1 second lah. Dia lebih daripada 1 second lah. Dia luar 1 second. Dia luar 1 second. So di dalam frame 1 second ni ada 2 je lah. So kita cubalah plotkan balik. Sebenarnya dia salah sikit ni. Sepatutnya dia kena plot macam ni. Dia kena plot ikut komputer nampak. Dia komputer nampak macam ni. Nampak straight line. Tu. Komputer nampak macam tu. So ini nampak macam ni Ni. So untuk next 3.75 kat mana? Dia somewhere dekat sini lah kan. Somewhere dekat sini lah kan. Saya agak je ni. So kalau kita draw balik line dia kat sini lah. So okay. Saya nak tanya lah. Mungkin kita boleh fikir sendiri. Signal asal dia ialah berapa Hz? Signal asal 2 Hz tau. Tapi sebab kita sample dia, kita letak sampling rate dia 2.6667 Hz. Apa yang komputer baca? Dia baca macam ni. Dia baca ni, sini. Dia tak complete pun in 1 second, dia tak complete pun 1 cycle lagi. Maksudnya dia tak akan dapat sebab definition untuk 1 Hz 1 cycle per second. Tapi untuk case ni, yang case bila kita buat sampling yang 2.6667 ni, kita tak dapat untuk 1 second, tak dapat pun 1 cycle. Tak nampak pun. So dia akan dapat macam ni lah.
So dia memberikan sama cara lah. Dia memberikan aliasing lah. Kita capture 2 Hz tapi dapat sampel yang below than 2 Hz. So tak mencerminkan yang sebenar lah. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan, okay sorry, bukan sebenarnya, salah guna perkataan. So dalam term yang sepatutnya kita akan kita boleh kata gini. Dalam kes ni Fs Fs sorry 2.6 sorry apa sama ni? Apa sama? Okey. Fs per F, ni ratio between sampling dengan frekuensi. Okey. Berapa? 2.6667 bagi dengan 2. Okey. So ratio di antara frekuensi, dia tulis frekuensi max. Mana frekuensi yang kita dapat lah, frekuensi yang kita nak tu. Ratio between frekuensi sampling dengan frekuensi max sama dengan 2.77 ataupun sama dengan apa? Kira 2.6667 bagi dengan 2, 1.333 lah. Kan? Ni mana ratio dia? So untuk kalau pemilihan, kalau ratio di antara sampling rate dengan frekuensi itu 1.33, dia tak akan dapat tak akan dapat menunjukkan signal yang betul. Ini kes yang pertama. Dan kita tengok kes yang kedua pula. Okey. Kes yang kedua sama juga frekuensi sama. Ini frekuensi dia sama. Okey, maknanya in 1 second ada dua cycle. Tapi kali ni kita buat sampling frekuensi 3. Fs sama dengan 3. So Fs 3, kita kira balik TS berapa tadi? Kita kena kira balik TS. So TS sama dengan bagilah 1 bagi 3 0.33 second. So maksudnya dia punya distance dia okey sendirilah. Macam itulah. Ni dengan ni. Dengan ni. Tapi kebetulan kalau kita buat 0.33 dapat ada 3 sampel in 1 second, ada 3 sampel. Dapatlah 3 sampel. Satu sini, satu sini, satu sini. Dapatlah 3 sampel. Sampel ni mesti duduk atasnya. Mesti duduk atas signal asal. Ni signal asal, ni signal asal ni. Yang biru signal asal. Okey. Dia mesti duduk atas signal asal lah. So kat sini satu. Okey. Sini satu. Ada 3. Dapat 3 sampel. Dapat 3 sampel. In 1 second dapat 3 sampel. Okey. 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 Maknanya samalah. 1 second dapat 3 sampel. So kalau kita convert pada apa yang komputer nampak, dia nampak macam ni lah. Straight line gini. Straight line gini. Gini. So untuk kali ni, komputer akan nampak 1 cycle. Komputer akan nampak 1 cycle. Tapi still lagi tak betul. Sebab signal asal 2 Hz. Tapi komputer nampak only 1 cycle. Which is 1 cycle per second. So 1 Hz. So tak betul lah. So kalau kita boleh simpulkan dalam bentuk tadi, ratio tadi, jadi ratio ni akan jadi Fs bahagikan dengan F. So dia akan jadi berapa? 2. So kalau ratio 2, tadi ratio 1.33 kan? Tak dapat, tak boleh. So kalau ratio 2 pun tak dapat juga. Dia still, sorry bukan 2. Maafkan saya.
Fs ni tadi 3 kan? Sorry, 3 bahagi 2. Maaf, saya pun kadang ada silap juga. 1.5. Kalau ratio 1.5 kan? Ratio 1.5 dia tak dapat juga. Dia dapat macam itulah, dia dapat mana dia komputer akan baca signal lebih rendah daripada yang asal. Okey. Dan kita tengok yang seterusnya. Tengok yang seterusnya sama juga frekuensi 2 Hz. Kali ni sampling frekuensi 4 Hz. So berapa T dia? So TS sama dengan 1/4 0.25 second. Ataupun 4 sampel dalam satu saat lah. Ada 4 sampel 1 second. So ada 4 sampel satu saat. So ini ada 1, 2, 3. Sorry, jangan. Lupa. Saya lupa. Kita tak boleh start sini. Start yang first sini. Ni sini sampel yang kosong. Ni sampel kosong. So 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampel dalam 1 second. So kita ini yang saya cakap itu yang kelas yang lepas. Maknanya komputer dia baca straight line, dia cuba sambungkan semua signal ni, sambung semua signal, nampak straight line signal ni. So instead of ada signal, nampak macam tak ada signal langsung. So kalau ratio, kalau di ratio Fs bagi dengan F 4 bahagikan dengan frekuensi 2. Kalau ratio 2, memang dia tak akan dapat. Dia dapat kosong terus. Tak ada signal langsung dia boleh baca. Itu kita pasti kena set betul-betul. Kalau signal tu kita tengok, signal kita agak signal tu, let's say kita boleh agak sebenarnya. Let's say sound signal kan 1000 Hz. Kita jangan set sampling rate 1000 Hz untuk measure 1000 sorry. Apa saya melalut ni. Kalau sound signal tu 1000 Hz, kita tak boleh set sampling rate 2000 Hz. Nanti dia tak akan dapat baca apa-apa. Sebab ratio antara sampling rate dia tak boleh 2 kali ganda. Dia tak boleh 2 kali ganda. Sebab kalau 2 kali ganda, dia akan dapat straight line. Dan kalau case yang sebelum ni, dia 1.5, dia below than 2. Below than 2, it worse. Kalau 2 kali ganda, dia dapat kosong signal, tak ada langsung. Tapi kalau 1.5, lower than 2, ratio dia dapat signal salah terus. Salah terus. Yang 1.3 kan. Ni ratio 1.3. Salah terus signal. Nak signal tak ada ke signal salah? Signal tak ada ni okey lagi lah. Kita tak ada signal. Tapi kalau signal salah ni, itu memang judgement kita akan salah. Sebab kita judge something based on apa yang kita nampak. Dan kita buat judgement. Kalau kita nampak salah, judgement kita salah lah. Tu penting pengukuran tu. Sebab kita nak buat judgement lah. Nak buat judgement. Judgement kita based on pengukuran. Apa yang kita ukur. So kalau yang masuk tu salah, rubbish lah kita punya decision nanti. Maknanya sekarang ni kita jangan pilih. Pastikan jangan ambil yang exactly the same as frekuensi tu. Sampling tu. Nanti dia akan dapat banyak masalah. Bukan, yang mana at least 2 ke bawah. 2 kali ganda ke bawah jangan ambil. Kena ambil lebih. Tengok apa jadi kalau kita ambil lebih daripada 2 kali ganda. Sampling frekuensi 6. So kalau frekuensi 6 maksudnya Fs over F kurang berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2. Okay. 3 lah. So 3. Kalau 3, 3 kali ganda macam mana? So TS kalau 3 dia akan dapat maknanya 1 bagi 6 lah. So dia kurang dalam 1 bagi 6. 1 bagi 6. 0.1666 lah second. So you divide the sample ni ikut saat ni, ikut second ni. Berapa. So didapati
ada 6 sampel dalam satu saat. Of course lah kan, bila sebut sampling rate 6 Hz, mana ada 6 sampel. Ada 6 sampel lah dalam satu saat. Sama je kes tadi. Kalau macam 4 Hz, ada 4 sampel in 1 second. Dalam kes ni, sample rate 3, ada 3 sampel dalam 1 second. Kalau sampling frekuensi atau sampling rate 2.2/3, maksudnya ada 2/3 sampel dalam satu. Ada 2 sampel, ada 2/3 sampel dalam 1 second. Samalah. So tu kalau kita nak baca betul-betul lah. Saya nak benda ni you all tanamkan betul-betul, fahamkan betul-betul benda ni. You boleh nampak benda ni. Sebab nanti bila kita buat measurement, kita tak nampak dengan mata kasar. So kita nampak dalam bentuk idea macam ni lah. Ni satu cara saya nak bagi you all dapat visualize benda ni. Teknologis dia kena faham betul-betul benda ni. Okay, so sama balik tadi. So mana bila kita divide, kita buat balik kita buat ni. Mana ni berkong dalam 0.00 ni lah. Nilai ni lah. Ni masa dia. So ni samalah. Ni pun sama. So sama. Dan dapat 6 second. So apa berlaku bila kita plot balik, dia dapat So bila kita plot dapat cantik lah kan, straight line. Ni straight line. Bila kita plot. Berapa cycle? 1, okay, 2. Dapatlah 2. Walaupun tajam, tapi kita dapat 2 signal. Sama macam yang asal. Tapi dia dapat tajam sikit lah. Berbanding yang asal, it look very smooth. But now the shape is quite bad lah. Okay. Tapi dalam kalau ada orang tu nak measure frekuensi saja, so dapatlah target dia. Dia boleh measure frekuensi tersebut. Tapi kalau orang tu nak measure secara tepat bacaan tu, dia mungkin akan ada error sikit. Kat mana error dia? Error kat sini. Ni nampak. Yang asal dia tinggi ni kan, di tinggi ni ada error sikit. Dia ada error sikit. Dia dapat kat sini. Biasa kali kalau dia plot kan, yang dia pick kat sini lah, pick kat sini. Dia terus sini. Sini. So dia akan ada error kat sikit ni. Ni pick asal kan. So dia akan ada error sikit ni. Sama sini. Ni pick kat sini kan. Ni pick kat sini dia baca. Komputer baca itu pick situ. Tapi yang asal pick kat sini. So dia ada error ni. Itu maksud dia ada error lah. Tapi kalau orang nak baca frekuensi, boleh dapat frekuensi tersebut. Tapi kalau nak tengok secara accuracy dan lebih tepat, dia ada masalah lah. Okay. Tu maknanya kalau ratio kita 3 ataupun lebih daripada 2. 2.1 pun okey dah. Nanti awak check sendiri lah awak buat. Kalau awak nak measure frekuensi 2 Hz, tapi awak set sampling frekuensi 2.1 ataupun 2.2. Should be no problem. It still can give the signal. The difference is the signal will be very sharp lah, dan dia jadi a lot of sharp edges, and then it will cause some kind of error between the measured signal from the computer and compared to the original signal yang kita nak ukur tu. So boleh faham lah maksud dia. So ni dalam bentuk lain. Ni tadi dalam bentuk kita bincang. Tu ni dalam bentuk representation lain. Maknanya ni kalau let's say kita ada 10 Hz signal. Masuk 10 Hz tu, kita faham lah. Ada 10 cycle. Dalam 1 second. Ada 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cycle in 1 second. So 10 Hz. So kalau kita letakkan sampling 100 Hz, nampak? So sampling 100 Hz apa jadi? Maksudnya Fs over dengan F berapa tadi? 10. 10 kali ganda. Bila 10 kali ganda, no problem at all. Computer will look the signal as like this. So nampak macam sama macam yang asal, yang original dia. Okay. Dan kalau dia set 2.7. 2.7 ni macam mana? Fs bagi dengan F berapa? 2.7 bagi dengan 10. Maknanya 2.7. 2.7
Dia more than double. More than double, okay, tak ada masalah. Should be, the signal should be okay. Dan memang dapatlah. Mana kita kira kan, kalau kita kira dia punya peak dia ataupun cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cycle. Dapatlah 10 Hz. Tapi tengok dia punya signal dia. Satu huduh lah. Satu lagi dia dapat ada error lah. Tengok lah. Dia, yang asal ni dia achieve one. Satu ataupun satu. So kat sini dia nampak lah ada error. So ada yang cecah. Ada yang banyak ada error. Ni ada error ni. Nampak ada error ni. Nampak ada error. So basically dia, yes, it can acquire the frequency but it will give a lot of error lah. Dan tengok, kalau kita tengok yang ni, ni discussion kita, kalau Fs bagikan dengan F, pada 12 bagi dengan 10, it is basically 1.2, dan it is below than 2, and if you can see the signal, kan, signal dia memang terus, berapa cycle ni? 1, 2, dapat 2 Hz tu. So instead of the original signal 10 Hz, kita dapat 2 Hz sahaja. So it will give an error in term of reading. So inilah maksudnya, itulah aliasing. Pom-pam sejam lah saya cerita pasal aliasing. Tak apa sejam lagi, 40 minit lah. So hopefully these things you can put in your mind. Make sure that when you do sampling, make sure at least more than 2 times of the original signal. Tapi kena ingat, signal yang kita acquire tu bukan satu-satu frekuensi je. Dia frekuensi tu banyak lah. Dia ada banyak frekuensi dalam tu. Kan kalau tengok yang, kalau you tengok yang example yang lepas saya tunjuk tu kan. Saya guna phone untuk tunjuk kat signal. Itu kita pilih single source, satu source je. One particular frekuensi. Tapi kalau sound frekuensi ni dia banyak frekuensi sekaligus. So that's why dia pakai term frekuensi maksimum. So frekuensi maksimum dalam tu, kita tengok berapa frekuensi maksimum dalam tu, kita pastikan sampling kita mesti lebih besar daripada frekuensi yang ada dalam signal tu yang paling maksimum. Tapi dia macam chicken and egg lah. Macam kita nak tahu frekuensi tu maksimum berapa, sedangkan kita tak ukur lagi. Kita gunakan ni, kita gunakan device ni, kita nak ukur frekuensi kan. Macam kita nak tahu. So itulah datangnya pengetahuan AM lah. Kalau macam sound wave ni, sound wave yang kita dengar ni, range dia lebih kurang dalam 20 Hz sehingga 20 kHz. Itu pengetahuan AM lah. Sound wave 20 ke 20,000 Hz ataupun 20 kHz. Itu. So kalau kita nak samplekan frekuensi suara, sound, kita kena make sure that sampling kita mesti lebih besar daripada 20,000 lah. Sebab kan range kan 20 Hz sehingga 20,000 Hz. So maksimum kita dalam range tu acoustic wave 20,000. So 20,000. So kita nak sample, kita mesti sample at least 40,000 ke atas. Jangan sample 40,000. Kalau sample 40,000 dia sama macam 20,000 tadi. So maksimum kita 20,000 kan. Jangan sample 20,000, jangan gunakan sampling rate 40,000. Tak boleh. Gunakan sampling lebih besar dari 40,000. 40,000 mungkin 41,000 ke, ataupun 40,500 ke. Kan? So itu kalau acoustic wave. Kalau vibration, macam mana? Kereta kan, vibration kereta. Mana kita tahu kita nak ukur vibration kereta? Macam mana kita nak set sampling rate untuk kita punya measurement? The easiest way, awak pakailah alat dengan sampling rate yang tinggi lah. Tapi vibration, normal vibration, biasanya dia akan, kita guna simple calculation lah. Kalau engine kan, engine berapa engine? Awak tengok engine kan, siapa biasa nak bawa kereta, awak tengok RPM engine tu. Putaran engine kan. Putaran engine RPM berapa? Let's say kita ada, ni saya nak suruh anda fikir ramai antara kita ni biasa bawa kereta ni kan. Engine kereta berapa? Engine kereta berapa? Kalau let's say lah, sorry, mana pula ni? Ni sini lah. Saya tunjuk kat sini
RPM kereta. Let's say 1000 RPM. Ni dah ada idle ni. Mana enjin tu tak gerak. Mana kita tak gerak kereta lagi tapi enjin tu idle. Enjin idle. Let's say 1000 RPM. So 1000 RPM 1000 rotation per minit. So maksud dia 1000 rotation. Satu rotation berapa? Kalau enjin kereta kita 1000 RPM. So dia punya hertz dia 16 je. 16.67 hertz je saja. So kalau kita nak measure enjin kereta, kereta boleh ram berapa? Kereta boleh ram boleh pergi sampai 4000 rotation per minute. RPM. Kita ram lah. Jadi 4000 bagikan dengan 60 lah per minit. Jadi 4000 per 60 dia boleh dapat dalam 4000 bagi 60 66.67 hertz. So 66.67 hertz je dia punya ni frekuensi dia untuk kereta. Kalau kita nak RAM sampai 4000 kalkulasi sendiri lah kalau kita nak RAM 10,000 semua. So engine boleh vibrate 66.67 je frekuensi dia. So kalau kita nak tak sensor kita, nak tengok engine kereta, kita agak kat sini lah, kita agak lah. Kita kata engine boleh keluarkan lebih kurang 66 cycle in one 66 cycle per second. So kita letaklah kita punya alat set sampling rate more than this one lah, more than double of this one. So kalau double 120 lebih, 130, 150. So kita letaklah 200 Hz. So untuk case macam ni kita letaklah FS 200 Hz. Supaya kita boleh measure dia punya engine punya frekuensi. Tapi kebiasaan kita tak nak letak 200, kita letak lebih lah. Sebab 200 Hz sikit sangat untuk satu apa nama DAQ. Itu contoh lah, tu contoh kalau kita nak apply dalam harian untuk kita mengelakkan berlakunya aliasing lah, aliasing. Okay. So, daripada perbincangan panjang kita tadi, dengan tadi pun saya ada silap tadi. Dengan perbincangan panjang tadi, so dia seorang pakcik, encik, nama Nyquist ni, Mr. Nyquist. Dia keluarkan satu teori, iaitu teori ni kata the sampling frequency must be at least 2 times and at least 2 times the highest frequency presented in the data. 2 times, more than 2 times the possible highest frequency in the data. Itu dia punya teori dia. Kita panggil Nyquist sampling theorem. So dia punya statement lah, maksudnya dia mesti more than 2 times. Kita panggil dia Nyquist criterion theorem lah. Ni mana kalau saya sebut Nyquist, you kena faham lah. Bila kita dah cakap, bila kita bincang dengan orang hardware, cakaplah kita cakaplah dia. Nampak sikit kita ni berpengetahuan lah. Nyquist frekuensi, Nyquist theorem menyatakan bahawa frekuensi sampel mesti lebih daripada 2 kali maksimum frekuensi yang ada. Okay. Now kita tengok pada anti-aliasing filter. Aliasing disebabkan oleh itu. Wujudnya aliasing problem fenomena ni, kita kena ingat DAQ kita tu kita dah set siap berapa sampling rate dia. Kita dah set siap dah. Kan awak buat contoh lab sebelum ni kan. Awak dah set siap dah berapa sampling dia. Let's say awak set 1000. Tapi frekuensi yang masuk, awak tak boleh kontrol. Sampling awak boleh kontrol. Awak set 1000 sampling rate per second. Awak boleh set. Tapi frekuensi yang masuk, awak tak boleh kontrol.
Kalau awak set 1000 Hz dalam sampling dia, let's say frekuensi yang masuk tu 1000 Hz. Apa jadi? Kan? Awak set sampling 10,000. Tapi ada juga frekuensi lain tiba-tiba dia masuk, dia melintas masuk. Dia masuk tu 1000 Hz. Kalau sampling rate tu sama macam frekuensi yang masuk tu, okeylah dia akan jadi kosong lah kan, dia akan kosong. Ingat ya, ingat kita bincang tadi, dia akan jadi kosong. Tapi kalau let's say yang masuk tu 900 Hz. Frekuensi kita sampel 1000. Tapi frekuensi yang masuk 9. So kita sampel 1000. Tapi yang masuk tu 900. So dia jadi 10 bagi 9 lah. So dia tak double. More than double, dia below than double. So dia akan menghasilkan satu lagi frekuensi lain. Dia akan jadi frekuensi yang lebih kecil daripada yang sepatutnya. Jadi dia akan, kita punya equipment nanti dia akan menunjukkan ekstra frekuensi. Dia akan menunjukkan ekstra frekuensi. Itu yang kita tak nak. Sebab kita tak boleh control. At least kita ada mikrofon kan, kita letak mikrofon kita. Tak mikrofon. Kita set 1000 Hz. Bukan set 1000 Hz. Kita punya, kadang-kadang kita beli alat tu, kita tak boleh nak control pun sampling ni berapa. Sampling rate dia fix. So kita pergi measure, frekuensi yang masuk tu macam-macam. So, any frekuensi yang lower than sampling rate kita, dia akan keluar bacaan error dalam kita punya device. Maka dengan itu, kita kena pastikan bila kita set sampling frekuensi, kita jangan bagi ada input yang di bawah pada sampling rate kita. Jangan bagi ada. Bukan di bawah sampling rate. Di bawah half of the sampling rate kita. Kan? Saya cakap kadang saya tunjuk dan tak faham. Let's say lah. Kalau kita set 1000, kalau kita set memang sampling kita 1000. Kan? Kalau frekuensi yang masuk tu 1000 juga, boleh. Kan? Kalau frekuensi yang masuk tu, kita besarkan sikit, aku tak nampak. Kalau frekuensi yang masuk tu, itulah, ni frekuensi 2. Yang masuk tu 500, 400. Awak ni awak try lah measure. Awak kira lah. Berbanding dia FS 1000 berbanding dengan 400. So dapat 2.5. Maknanya 2.5. So maknanya okey. Ni okey. Kalau frekuensi yang masuk tu 400 okey. Lagi kalau frekuensi, saya nakkan sikit. Ni maksudnya tak okey lah. Okey. Frekuensi yang masuk apa? Saya bagi contoh lagi. 3. Dia masuk tu 600. Kita buat ratio dia pula. So Fs over F3. So 1000 bahagikan dengan 600. 1.6. 1.6 lower than double. So this not okay. Dengan kata lain, kalau kita tengok ni F4 500. Bila kita kira balik 2 double. Dia adalah double, dia adalah half kepada Fs ataupun sampling kita. So kalau gini macam ni okey. Dia boleh measure. Sebenarnya tak boleh measure juga. Dia sebenarnya at least, sorry, dia kena 499. Jangan 500, 499. 499 dia okey. So dengan kata lain, bila kita set sampling 1000, kita kena pastikan sebarang frekuensi yang masuk sebanyak half daripada nilai sampling ni tak boleh masuk pun dalam kita punya alat.
Kalau masuk, dia akan memberikan bacaan yang salah. So, ni ayat dia. If sample rate is 1000, kita perlukan filter untuk cut frekuensi yang 500 Hz ke bawah. Kita kena cut 500 Hz ke bawah. Kalau tidak, dia akan muncul frekuensi yang lebih rendah. Okay, faham? Perhatikan kalau tak faham juga, tengok video saya berulang-ulang kali dan cuba fahamkan. Contoh yang saya bagi ni, nilai-nilai yang saya bagi ni, lepas tu statement ni, tolong tengok faham betul-betul. Tapi untuk, ya. Nak tanya sikit lah. Ya, boleh. Kalau yang dekat slide tu dia kata kena cut off frekuensi 500 ke bawah. Tapi kalau ikut example yang saya bagi tu macam 400 dengan 499 tu kan. Kalau kat situ saya kata okey. Then kenapa kita kena cut off frekuensi? Terima kasih. Yang saya masuk tu terbalik tu. Sorry. Bukan. Sorry. Saya terbalik masuk terbalik tu maksudnya gini. Bila kita sebut kita kena faham masuk low pass ni. Terima kasihlah Zahir sebab kita beritahu. Bila kita buat low pass ni maksudnya apa? Low pass maksudnya hanya frekuensi yang rendah saja dilepas. Itu low pass. So, jangan tertipu dengan ayat tu. Maksudnya frekuensi yang lower than 500 Hz boleh lepas. Ni okey. So frekuensi higher than 500 Hz not okay. Ni not okay. Boleh faham tak? Okey, faham. Ini betul. Saya faham yang Zahir tu. Bukan you all je. Saya dulu pun terkeliru juga sebab dia punya perkataan ni low pass filter. Low pass maksudnya hanya low frekuensi je pass. Nanti kita akan tengok nanti kita akan tengok praktikal dengan Daisy Lab nanti. Okay. So analog anti-aliasing filters analog filters and we have to apply. Dia mesti dibuat before A to D. Okay. Untuk Daisy Lab dah automatically dah ada dah anti-aliasing. So kita set lah sampling yang salah pun dia akan automatically jadi fail. Dia akan fail to measure. Contoh. Okey. Kita tengok kita punya ni. So seperti mana saya sebut tadi, saya akan gunakan signal generator. Alright, so seperti mana saya sebut tadi, saya tak akan gunakan input sound. Kita akan pakai boleh nak pakai sound pun, tapi tak apalah, kita tengok dulu. Kita akan pakai generator sebab saya nak perkenalkan signal generator dalam case ni. So pertama kita tengok pada go to the module control. Okay, go to control. Make sure that you all buka lah. Kalau tak boleh buka, tengok dulu. Nanti you refer kemudian dalam ni. Tapi kalau ada masa, you buka terus lah. You punya Daisy Lab. Go to the control. Signal generator. So ambil signal generator ni, masukkan dalam ni. So dekat ni dia akan tanya, kita nak pilih read global variable atau without modulation atau with modulation. So dekat sini kita pilih without modulation. Nanti kita akan tengok kalau with modulation tu macam mana. Tapi ini kita tengok, kita letak without modulation dulu. Faham? So yang ni saya namakan sebagai Gen 1. Okay, kita set up dulu. Untuk Gen 1 ni, untuk generator 1 ni, berapa kita punya ni frekuensi, kita letak remain 10 Hz.
Dan amplitude letak 4. Dan make sure dia punya ni, source dia punya shape of signal is sine. Okay, yang lain-lain tu biarkan dia. Okay, so klik okay. Kalau perasan sebenarnya kat sini channel kosong, generator kosong. Kalau kita add channel kan, ni channel 1. Okay, kita boleh buat generator 1, generator 2. Ini boleh namakan lah. Mungkin kita ada banyak generator, kita nak buat dia 3 generator sekaligus, pun boleh. Tapi untuk kini saya nak satu je lah. Nanti kita you boleh explore sendiri lah. You boleh explore sendiri berapa generator you nak buat dalam satu modul. Tapi saya nak satu je lah. Okay. Tapi yang penting bila setiap kali you buat ni, you buka ni, you kena namakan lah. You kena namakan dia punya generator tu. Ingat, always put the name. Always put the name in whatever. Tapi yang ni kita tak masalah lah. Kita tak perlu tak lama lah. Pasal satu je yang kita ada, yang kita pakai. Tak perlulah. Tapi yang penting setting ni betul. 10 Hz. So input kita 10 Hz. Ingat signal kita 10 Hz. Amplitude 4. So saya klik OK. Okay. Measurement kita. Bila signal kita 10 Hz. So kita nak buat measurement. Mesti ingat rule kita ialah mesti lebih besar atau mesti lebih daripada 2 kali ganda. So untuk measurement setup, sekurang-kurangnya kita kena letak at least 100 ataupun 20. Tak boleh 20. Nanti tak ada. Kita letak 20 dulu. Cuba kita letak 20 Hz. Kan signal kita 10 Hz kan? Kita buat 20. Tengok Tengok saya klik OK. Apa jadi? OK. Saya tengok result nanti. Okay. Kita tengok display. Kita letak modul display. Macam biasa. Display. Okay, sambungkan dia. Right. Lepas tu kita dah sikit. Dah sangat. Kita tengok window. Klik window. Sikit-sikit. Sikit. Macam biasa. Kita access. Kita auto scale. Kita klik run. Nampak? Nampak At least one channel of this generator is under sample. Sebab kita play sample kita 20 tadi kan? 20 tadi. So dia jadi under sample. Okay, dia marah. So dari lab memang dia dah kena pasti. Kalau input dia dah kena pasti memang confirm sah 20, dia tak akan dapat generate. Sebab dia kira under sample. Sebab dia tahu memang dapat kosong lah. Dapat. Memang dia ada. Dia keluar macam ni lah. So dia tak nak view pun. Ni sebenarnya dia very small lah. Dia tak nak view pun. So kita tutupkan dia. Okay. Dan kita adjust balik. Sorry. Tutup dulu. Kita stop dulu. Dan baru kita adjust balik. So adjustment kita make sure that dia 50. Tengok. Ya, more than double. Ataupun tadi kita buat 25. Tengok 25. Jadi. Okay, 25. Tengok berapa teran. Awak. Ingat kita punya saya freeze pane. Kita set tadi berapa amplitude? Kita set 4 kan? Nampak 4. So nampak dia ada error. Dia 4, dia tak sampai 4 pun. Ni ada error sini. Ada error. Sebabkan kita pilih 25. Kalau ratio tu 25 bahagian dengan 10, 2.5 lah. 2.5 ratio. Still okay tapi ada error. So saya punya pengalaman, biasanya saya akan buat lebih 10 kali ganda. Kalau tadi 10 Hz, sampling rate saya kali 10, 100. So biasanya kalau kita increase 10 times, dia biasanya dia akan dapat okey sikit lah. So tadi signal kita 10 kan, 10 Hz, kita buat 100 lah. 100 biasanya insyaAllah dia dapat signal tu, error dia agak minimize lah.
So dia achieve 4. Dia achieve 4. So cumanya dia masih lagi sharp, ada sharp edges lah, ada sharp edges. Tapi dia boleh lah, dia boleh dapat sampel. So terpulang pada you lah, nak remain 100 ke nak terpulang pada you. Saya nak optimize. So as long as dia dapat tunjuk macam ni, dia okey dah. Tapi again up to you lah. Nak letak tak 1000 pun boleh lah. 1000 tak apa. Tengok dia. Nampak? Dia lebih. Tengok dia lebih cantik atas dia. Bucu dia tu. Lebih cantik lah. Lebih cantik sikit. Okay. Now. Satu signal. Tapi kita nak buat signal filtering. Nak buat signal filtering. So kalau kita nak buat signal filtering, kita mesti ada 2-3 signal. Sebab filtering ni kita nak eliminate signal kan. Kalau signal kita satu je ada, so bila kita eliminate signal tu je lah. So let's say kita nak eliminate signal ni. Okay. So kita buat for the sake of visualization, kita kena convert dulu dalam bentuk frekuensi. Okay, untuk convert frekuensi, kita kena gunakan signal analysis. Modul signal analysis ni. Bawah dia, saya tutup ni, banyak sangat, saya tutup dulu. Signal analysis ni, kita klik dia, kita tengok ada banyak yang berkaitan dengan signal analysis. So kita nak buat filtering tapi first sebelum kita buat filtering, kita tengok kita kena buat kita kena convert signal kepada frekuensi dahulu. Sebab yang kita nak filter frekuensi kan. So nak filter frekuensi, kita kena nampak dulu frekuensi tu macam mana. So kita nak view frekuensi dulu. So nak view frekuensi, kita kena buat keluarkan modul frekuensi lah, FFT. FFT ni fast Fourier transform, which is kita transform di time trace signal kepada frekuensi signal tarik ni. So kita klik real. Kita tak nak yang lain, kita nak kita make sure kita pilih real. Okay. Tapi sebelum pada kita masuk frekuensi ni, kita kena pilih dia punya window dulu. Kenapa kita kena pilih window? Sebab untuk convert kepada frekuensi, kita sebenarnya bila nak convert kepada frekuensi ni, apa yang berlaku ialah Desi-Lab try to capture the signal block by block. It capture one block and convert itu frekuensi. Capture one block, convert itu frekuensi. Capture one block, convert itu frekuensi. Itu yang berlaku dekat Desi-Lab. So sekarang ni by default, berapa block size kita? Block size kita ialah kita set sampling 1000. Block size kita adalah 500. So every 512 sample, apa komputer buat? Komputer akan ambil that sample, convert into frekuensi data. So apa kita buat? Kita windowkan dia. Maknanya start block tu akan masuk ke sini. Okay. Dan block tu akan pergi ke okay. Biasa kita akan namakan benda ni, tapi tak apalah atau window ni. Kita biar je gitu. Okay. So data window ni sebenarnya ialah satu programming sebenarnya. Dia program. Dia nak window kan signal tu. Dia nak potong signal tu ikut blok dan dihantar kepada frekuensi. Teori behind it nanti kita akan tengok kemudian. Tapi tak ada teori berat sangat pun. Cuma nanti kita akan bincangkan kemudian lah. Tapi ini kita nak tunjuk dulu frekuensi. So set by default biar sama dengan block size tadi. So 512 dia punya default dia. So maintain 512. Yang lain ni biarkan. Window function pun kita biarkan. Nanti kita akan tengok macam mana. Tapi kita biarkan dulu. Sebab dia bukan kita punya pembincangan kita lagi. Yang lain itu kita maintain. Cuma yang penting. Yang penting kita pastikan block size sama macam dalam yang atas tadi. Yang kita punya setup awal. Bagi sama. Okay. So frekuensi kita tak ada apa-apa nak set. Kita just remain je amplitude spectrum. Sebab kita nak tengok amplitude spectrum. Cuma
Tak apa, kita maintain dulu, kita tengok macam mana. Cuma nanti ini baru proses untuk pertukaran kepada spektrum. Belum lagi dia nak display. So macam kita nak display, kita display signal dengan menggunakan YT chart. Dia kena YT chart. Ambil YT chart, letak sini. So kita connect dia. So, dia akan display YT chart lah. Okay. So yang ni kita letak signal. Okay. Yang ni kita tukar pada frekuensi. Frekuensi. Faham Okay, now kita buka lah. So of course dia akan ada dua window. So kecilkan window ni. Kita kecilkan window ni. Kecilkan window ni. Okay. Jangan lupa kita letak auto scale. Dia akan tunjukkan auto scale lah. Cuma satu benda yang saya nak make sure that you buat ialah you tekan frekuensi ni. Sorry. Kecil balik. Axis tengok dekat X scaling. Sebab tengok ini ialah time. Ini adalah time. Kita nak tunjuk bentuk frekuensi je. So, letak dekat X scaling, double klik je. Okay. Sekarang ni kita pilih automatic. Sekarang ni akan tunjukkan time second. Tapi bila kita klik automatic, nanti lepas ni Dazilab akan automatic detect frekuensi lah. Dia akan automatically tukar pada frekuensi. Ataupun kita manually tekan frekuensi data. Pun boleh. Dia akan tukar frekuensi lah. Tapi saya pilih automatic lah. Saya let the Dazilab untuk tolong saya convert pada frekuensi. Kalau kita buat manual, banyak lagi setting yang kita boleh set up lah. Banyak lagi setting boleh set up. Saya buat dia automatic lah. Saya malah nak fikir. So, okay. And then, bila kita run. Nampak? So, sekarang ni. Okay. Ini saya nak tunjuk pasal. Saya nak kaitkan aliasing tadi. Dazilab akan tidak akan benarkan apa-apa frekuensi yang di luar daripada sampling rate, half of the sampling rate. Okay. Berapa sampel kita tadi? Sampel kita tadi 1000 kan? Okay, 1000. So, apa-apa frekuensi yang di luar daripada half of the sampling rate kita, Dazilab tak akan view. Tak akan masukkan kat situ, tak akan view. Dia dah eliminate siap-siap. Nampak That's why kalau tengok frekuensi ni dia akan view hanya 500 Hz ke bawah sahaja. Sebab kita set sampling kita 1000. Okay. So dia dah automatically dia hanya low pass saja. Dia hanya membenarkan frekuensi yang di bawah daripada half daripada sampling frekuensi. So that's why kat sini dia tengok 500 ke bawah saja. So kalau tengok sini okay, nampak So frekuensi kita tadi berapa? 10 Hz kan? So kita nak tengok senang nak lagi ni kita just zoom lah. Kita zoom. Nampak? Nampak Kalau kita freeze pane, kita akan tengok ni. Tengok dia punya X dia. FF frekuensi dia. 9.7. Adalah lagi sikit kan. Of course lah. Sebab kita zoom kan dia 10 Hz lah ni sebenarnya. Dia 10 Hz lah ni. Tapi tengok Y turun sikit. Dia sebenarnya 4 kan. Sebab dia 4. Nilai atas ni 4 tapi dia turun sikit. Tapi okey lah tu. Okey lah tu. Okey lah tu. Okay. Ni abaikan yang lain tu tak penting. Dia tak pakai keseluruh, tak pakai keseluruh. Okey. Okey, tu nampak kita punya frekuensi. Okey. Right. Cuba kita nak filter. Macam mana kita nak filter signal ni? Saja kita nak filter benda ni, nak filter yang 10 Hz ni. Apa kita buat? Stop dulu. Tarik panjang sikit.
Panjangkan sikit. Okey, panjangkan sikit. Kita tambah filtering. Okey. So kita potong dulu line ni. Right click. Letak filter. Tak filter itu. Sambung signal ni masuk sini. Signal ni masuk sini. Okey. Now. So kita pilih setup dia, double click. So yang ni biarkan. Kita nanti kita akan tengok teori pasal ni nanti. Tak apalah, kita biar dulu, kita by default. Nampak ni, low pass dengan high pass. So apa kita nak buat? Kita nak filterkan yang 10 Hz tadi tu. Kita nak make sure dua cara lah. Sama ada kita nak benarkan hanya frekuensi yang low daripada 10 Hz. Mana 10 Hz kita tak nak. 10 Hz kita tak nak. Kita nak frekuensi yang bawah pada 10. Bawah 10. So kita buat play low pass. So kita nak hanya frekuensi bawah 10 saja dibenarkan. Maksudnya sekarang 10 tak adalah. So kita buat sini limit, kita buat 10 lah. Kita buat ni make sure filter order 10. Kenapa pemilihan filter order nanti kita akan tengok kemudian. Mungkin next kita akan tengok. Tapi saya letak 10 dulu supaya for the sake of kita nak visualization. Okay, saya tekan OK. So apa jadi? Terang. Dia masih ada lagi. Tapi perhatikan dia punya amplitude dah makin kurang. Okay, berbandingkan dengan kita disable filter. Tengok Pak, dia naik kan. Tapi kenapa masih ada lagi? Sebab kita bila kita filter, nanti ada kaitan dengan teori lah, teori filtering nanti. Tapi biasanya kalau kita nak filter 10, kita jangan letak 10. Kita letak bawah lagi. So kita letaklah sini nak lagi sedap, kita letaklah 7 lah, 7. Senang sikit 7. So kita run. Tapi better kat sini, better nak lagi sedap. Yang ni saya tak suka pakai auto scale ni. Sebab kita set dulu Y scale. Kita nak dia tunjuk 5. Amplitude kita 4 kan. 4. So begin with 0. 0 dengan 4. So dah kat macam ni Ni 4, 0. So kalau tengok sini, kita run. Dia tak ada dah. Yang 10 Hz tak ada dah. Tak ada. Dia tak ada. Dia kecil je. Sebab kita dah filter tadi. Kita hanya benarkan 7 ke bawah sahaja. So macam 10 tak dapat lah. Tak ada lah. So maknanya kalau kita set 8, apa jadi? 8 ni dia ada sikit. Tapi dah nak habis dah. Kalau kita letak 9, apa jadi? Dia dah tak banyak. So kalau kita letak 5, saya rasa kalau tak 5, confirm tak ada kot tak ada dah, kosong. Tak ada signal langsung. Okay. Tu mana itu low pass. Hanya low frekuensi ke bawah saja yang dibenarkan. Cuba kalau kita tengok pada next. Kita tengok kalau kita buat high pass. Kita nak hanya frekuensi yang lebih besar daripada 10 saja dibenarkan. High pass. Kita nak frekuensi yang lebih besar daripada 11. Sebab kita tak nak 10. Kalau kita letak 10, high pass 10, dia ada lagi. Tapi of course dia punya amplitude dia berkurang lah daripada asal dia. So asal dia, saya tunjuk asal dia. Kalau kita disable, asal dia dia 4 kan, sama macam ni lah, sama macam frekuensi asal dia 4 kan, sepatutnya 4 lah. Tapi ni kita disablekan filter. Tapi kalau kita high pass 10, dia akan berkurang. Kalau kita high pass lagi besar sikit, 12 lah. 12 high pass, dia dah kurang lah. So maknanya frekuensi higher than 12 dibenarkan lepas. Lower than that, tak ada. Kita buang. Kita filter. Kan.
So of course kalau kita nak ekstrim, kita tak nak langsung 10, kita buatlah sini 20 Hz. So lower than 20 Hz, dia tak ada langsung lah. Tu tak ada langsung lah. Kan? So itu sedikit sebanyak pasal signal filtering. Yang penting keyword dia low pass dengan high pass. Okay. So saya dah masuk tadi beginning of frequency, windowing dengan filter. Tiga-tiga saya dah masuk ada dah kat sini. Nanti next kita akan bincangkan secara detail saya akan bincangkan secara detail berkenaan dengan ketiga-tiga benda ni. Digital filter, windowing dan frekuensi spektrum punya view. Okay, sampai setakat tu. Tapi nanti you buatlah, you tukarlah kalau you nak lebih advance. You rasa ni, you tukarlah, you pakailah ni sound card je. Driver letak sini tengok. Kan. Kita tengok kita ni. Kita disable signal dulu. Okey, kita run. Frekuensi dia. Alamak, frekuensi dia rendah sangat. Sekejap kita try buat auto scale dulu. Tapi kalau tengok sini 3 kan. Kalau kita buat auto scale dulu. Kita buat auto scale dulu, tengok. Run. Okay, so berapa frekuensi dia ni? Alamak. Sebab kita set berapa tadi? Kenapa frekuensi dia rendah? 30 Hz je dia view. 30 Hz je. Oh, sorry. Sebab kita set tadi ni, kita set sini kan, kita set 30 Hz. Kita set berapa dah? Kita set 1000 saja. Sorry. Ini kita tengok balik. Sorry. Kita tengok measurement, setup, tengok driver, tengok setup dia berapa. Mungkin kita tukar ni tukar kita buat besar sikit 10,000 sampling. Okey. Alamak. Apa dia macam ni? Sorry, silap saya. Saya buat X scale. Dia just end ni je. Sepatutnya kita sorry, saya zoom tadi. Kita zoom out lah. Zoom out balik. Maafkan saya. Allahu Akbar. Kita run. Ini dia. Nampak dah. Tadi kan kita set berapa tadi? Kita set 10,000 kan. Kita set 10,000. 10 kHz. 10,000 lah. So dia akan view berapa? Dia akan view hanya 5,000 sahaja. Tengok pada ni. Dia hanya view 5,000 sahaja. Saya run balik. Dia hanya view 5,000 sahaja. So kalau saya set ni berapa tadi? Saya set yang asal tadi berapa? Let's say 1 kHz ataupun 1000 Hz. Okay, saya run. Dia hanya view 500 ke bawah saja. So ni lah signal yang ada kan. Alright. So itu saja signal. Tapi tengok berapa dia punya ni. Nak best kita buat macam ni tau. That's why saya suka buat ni sebab dia auto scale ni dia tak fit benda ni. Saya try buat tapi kita tengoklah maksimum berapa. Saya agak dulu. And auto scale saya agak dulu. Berapa? Mungkin saya tak 4. Negatif 4. So frekuensi pun akan sama lah. Frekuensi pun dia akan jadi 4 juga sepatutnya. Tapi dia kena start kosong. 4 frekuensi kan. Sebab bikin kosong yang N 4. So tengok. Okay, sepatutnya macam ni lah. Okay, so dia patutnya sama lah. So masih rendah lagi ni. Masih rendah lagi. Okay, masih rendah lagi lah. Patutnya saya buat ni. So ni frekuensi, maknanya sekarang ni itu 500 ke bawah. 500 ke bawah. Banyak yang kita boleh yang boleh kita
baca daripada maklumat ni sebenarnya. Maklumat ni, tengok tengok maklumat ni. Ini boleh sampai amplitude dia sampai 3 kan. 3. Tapi tak ada satu pun signal sampai 3 kat sini. Maksudnya kita dah salah sampel. Kita sampel hanya frekuensi yang tak betul lah. Kita kena tengok frekuensi. Mungkin yang ni sebenarnya frekuensi lain sebenarnya yang masuk ni. Itu sebab saya set di 1000 kan. Suara kan lebih daripada 1000 Hz. So that's why lah itu nampak banyaklah yang kita boleh faham daripada apa yang berlaku kat sini, apa yang dipaparkan kat sini. So mungkin saya nak lebih start saya kena ni saya buat satu lah kot, saya buat axis Y scale satu lah, senang. Yang ni pun kita buat satu. Negatif 1. Okay. So dia macam tu lah. Kan. Tak apalah tu whatever dia nampak macam tu, tak apa. Dan you boleh play lah dengan sampling, you boleh buat let's say you nak low pass, you nak only hanya 100 Hz saja yang dibenarkan ke, kan, you play around. Tengok ni yang atas tak ada lah, yang lower frekuensi saja dibenarkan masuk, yang atas tak ada. Kan. So alright, so itu sajalah saya nak tengok apa beza antara generator dengan sound card punya input. So make sure that you play around with this. Nanti saya akan distribute mungkin sehari 2 ni saya akan uploadkan lab sheet untuk you explore sendiri bersama dengan nanti kita masih akan buat satu video khas kot untuk explain lebih detail berkenaan dengan all this digital filter, data window dengan frekuensi ni, supaya nanti you dapat lebih kefahaman lah untuk you buat lab report nanti untuk lab report yang nombor 2. Okay, saya rasa saya stop kat situ. Saya stop sini. Okay, tutup kita punya kelas untuk hari ini. Saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.